Okey, alright. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita. Okey, masih lagi tentang bab 9 iaitu laju dan pencutan. Okey. Kalau ada sebarang masalah, kamu boleh boleh on mic kamu ataupun tanya soalan dalam mesej ya. Okey, siapa ingat last kali kelas sebelum cuti hari tu? Sampai mana cikgu ajar kamu? Sampai contoh berapa? Ada ingat tak? Ada ingat? Tak ada ingat? Sampai contoh berapa? Ni laju purata ni, ingat lagi tak? Dah belajar belum laju purata ni? Subtopik 9.1.3. Kamu ingat tak ni? Dah lupa? Alamak, dah lupa pula dah. Tak. Yang lain, takkan semua lupa. Okey, tak apa. Okey, tengok balik. Kalau kamu lupa, tengok balik kat sini lah. Okey, hari ni kita akan tengok subtopik 9.1.3 iaitu laju purata. Okey, di sini kalau kamu boleh tengok ada gambar sebuah apa dia? Kereta api elektrik ETS. Ni. Okey, pertimbangkan perjalanan perkhidmatan kereta api elektrik ETS dari Kuala Lumpur ke Butterworth. Kereta api itu akan bergerak dengan laju tak seragam. Dalam situasi sedemikian, laju purata digunakan untuk memberikan suatu gambaran tentang laju kereta api itu. Okey, dan ini kamu kena tahu bagaimana formula untuk kita kira laju purata. Iaitu laju purata sama dengan jumlah jarak bahagikan dengan jumlah masa. Okey. Ni. Okey, tengok contoh 5 di sini. Kita ada gambar di sini, ada gambar pertama rumah Amir, ada gambar restoran pizza, ada gambar bandar A, dan ada masa di sini 9 pagi. Kemudian ada jarak perjalanan. Ini sebenarnya naik basikal ni adalah Amir. Amir ni naik basikal daripada rumahnya. Dan jarak daripada rumah Amir ke restoran pizza adalah 10 km. Dan jarak daripada restoran pizza ke bandar A adalah sejauh 25 km. Dan contoh 5 ni soalan dia tanya kamu, Amir mula berbasikal dari rumahnya ke bandar A pada pukul 9 pagi. Dalam perjalanan, dia singgah di restoran pizza untuk berehat dan makan sebelum dia menyambung perjalanannya semula ke bandar A. Dia sampai di bandar A pada pukul 12.15 tengah hari. Hitung laju purata dalam kilometer per jam perjalanan itu. Itu soalan dia. Dia suruh kamu cari laju purata. Okey, ingat untuk cari laju purata, kamu kena hafal formulanya. Iaitu laju purata sama dengan jumlah jarak yang dilalui bahagikan dengan jumlah masa yang diambil. Jadi di situ kita akan cari dulu jumlah jarak sama dengan 10 km iaitu jarak daripada rumah Amir ke restoran pizza tambah dengan jarak daripada restoran pizza ke bandar A iaitu sejauh 25 km. Sebab tu di sini 10 km tambah 25 km sama dengan 35 kilometer. Okey, kemudian kita kena cari pula jumlah masa dia. Macam mana nak tahu jumlah masa? Jumlah masa maksudnya kamu kena tolakkan masa Amir ni sampai ke bandar A iaitu pada pukul 12.15 tengah hari, tolakkan dengan masa perjalanan Amir iaitu daripada rumah Amir iaitu pukul 9 pagi. Jadi 12.15 tolak dengan 9 pagi. Nak tolak macam mana kamu boleh kira? Guna tangan pun boleh. Mula pukul 9, pukul 10, pukul 11, pukul 12. Ada 3 jam. Kan? Cikgu mula ulang balik. Pukul 9 pukul 9 ke pukul 10, 1 jam. 10 ke 11, 1 jam. 11 ke 12, 1 jam. Okey, dah 3 jam. Kemudian ada lagi lebih 15 minit. Maksudnya jumlah masanya adalah 3 jam 15 minit.
Okey, kemudian di sini dalam soalan ini dia kata kamu kena kira laju purata dalam unit kilometer per jam. Bermaksud unit masa ni kamu kena seragamkan ataupun standardkan iaitu menjadi unit jam. Jadi 15 minit ni kamu kena tukar kepada jam. Macam mana cara nak tukar 15 minit kepada jam? Kamu kena tahu pertukaran unit iaitu dari 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi kamu tengok kat sini. Ni boleh nampak tak ni? Ni 3 jam 15 minit ni. 3 jam tambah 15 minit ni kita tukarkan kepada jam akan jadi 15 bahagikan dengan 60. Kemudian dah jadi unit jam. Jadi sama dengan 3 jam tambah 15 bahagi 60 sama dengan 0.25 jam. Dan 3 jam tambah 0.25 jam sama dengan 3.25 jam. Okey, jadi kita dah dapat jumlah masa dalam unit jam iaitu 3.25 jam. Kita gantikan dalam formula tadi, laju purata sama dengan 35 km bahagikan dengan 3.25 jam. Kamu dapat jawapan dia sama dengan 10.77 km per jam. Okey, ada sebarang soalan nak tanya cikgu? Ada tak nak tanya soalan? Ada sebarang soalan boleh tanya cikgu. Boleh buka mic kamu ataupun kamu tulis pada mesej. Boleh tanya soalan kat cikgu kalau ada. Okey, alright, cikgu teruskan. Contoh 6. Sebuah bas bertolak dari Bandar Puchong pada jam 08.25 dan tiba di Perai pada jam 13.45. Masa yang diberi ni dalam sistem 24 jam. Kamu kena tahu dalam sistem 24 jam. Ni masa 13.45 ni maksudnya pukul berapa ni? 13.45 ni maksudnya pukul 1.45 tengah hari. Maksudnya kita tolakkan dengan 12 lah. Dapat masanya dalam sistem 12 jam. Okey, jika jumlah jarak yang dilaluinya ialah 354 km, hitung laju purata bas itu dalam kilometer per jam. Okey, jadi macam mana nak selesaikan soalan contoh 6 ni? Pertama, kena ingat untuk cari laju purata, kena hafal formula dia adalah jumlah jarak bahagikan dengan jumlah masa. Sama dengan jumlah jarak ni berapa? Jumlah jarak dia kena kira daripada soalan ni. Jumlah jarak sudah diberi iaitu sejauh 354 km. Okey. Kemudian masa dia, jumlah masa dia kita boleh tahu daripada soalan iaitu masa sampai di Perai pada pukul 13.45. 13.45 kita tolak dengan 08.25. Okey, 13.45 kamu tolak dengan 08.25, kamu akan dapat 5 jam 20 minit. Ini adalah dalam unit jam dan unit minit. Okey, unit jam dan unit minit. Okey. Dan soalan ini dia nak kamu kira laju purata bas itu dalam kilometer per jam. Maksudnya dalam unit jam saja. Jadi masa ni kena tukarkan semuanya dalam unit jam. 20 minit kena tukarkan dalam jam. Nak tahu macam mana nak tukarkan? Inilah, tengok kat sini. 5 jam tambah 20 minit ni. Ingat pertukaran unit 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi 20 minit nak tukarkan kepada jam, kita kena bahagikan dengan 60. Okey, sebab tu di sini 5 jam tambah dalam kurungan 20 bahagi 60. Tutup kurungan, unit sekarang dah jadi unit jam. Sama dengan 5 jam tambah 0.33 jam. Sama dengan 5.33 jam. Okey, kemudian seterusnya kita selesaikan ini. 354 km bahagikan dengan 5.33 jam. Kamu dapat sama dengan 66.42 km per jam. Itu jawapan dia untuk contoh 6. Okey, kita tengok pula contoh seterusnya. Iaitu contoh 7. Ni contoh 7. Soalan contoh 7 ni, tengok di sini. Had laju kebangsaan di jalan persekutuan ialah 90 km per jam. Nyatakan had kelajuan ini dalam unit A, meter per saat. Meter per saat. Ini maksudnya meter per saat kita baca dia. B, dalam unit kilometer per minit.
Okey, jadi macam mana cara nak buat? Ini maksudnya kamu kena buat pertukaran unit. Okey, tengok A ni. Cara nak buat, pertama kita tulis unit yang diberi dalam soalan iaitu 90 km per jam sama dengan 90 km per jam. Maksudnya 90 km kamu bahagikan dengan 1 jam. Okey, sama dengan, sekarang ni kita nak tukarkan unit. Kamu tengok ni, ini kilometer, kita nak tukar kepada unit meter. Jam nak tukar kepada unit saat. Jadi disebabkan itu, kilometer nak tukar kepada meter, kamu kena ingat pertukaran unit. 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Okey, sebab itu di sini 90 darab dengan 1000 meter. Kerana 1 kilometer kita tukarkan kepada meter. Okey, jadi ingat. 1 km sama dengan 1000 meter. Sebab itu 90 darab 1000 meter. Dah unit pun dah jadi sekarang dalam unit meter. Kemudian bahagikan dengan jam. Ini 1 jam ni kita nak tukarkan kepada unit saat. Jadi kamu kena ingat pertukaran unit. 1 jam ada berapa minit, ada berapa saat. 1 jam ada 60 minit. 1 minit ada 60 saat. Jadi dalam 1 jam ada bersamaan 60 darab 60 saat. Iaitu sebanyak 3600 saat. Ingat, 1 jam ada bersamaan dengan 3600 saat. Sebab itu di bawah ni kalau kamu tengok 1 darab dengan 3600 saat. Sama dengan, kamu selesaikan, kamu akan dapat 90,000 meter bahagikan dengan 3,600 saat sama dengan 25 meter per saat. Okey? Itu jawapan A. Kemudian B pula. Sama soalan dia, nak tukarkan unit 90 km per jam kepada unit kilometer per minit. Kilometer ni tak perlu tukar sebab sama. Tengok di sini. Ini kilometer, ini pun kilometer, tak perlu tukar. Jadi apa yang berlaku? Kita tulis dulu 90 km per jam sama dengan 90 km bahagikan dengan 1 jam. 90 km atas ni kamu tak perlu buat apa-apa sebab kita tak perlu tukar unit dia. Yang perlu tukar cuma unit di bawah iaitu unit jam. J kecil ni maksudnya jam. Okey, jam nak tukarkan kepada unit minit. Jadi kena ingat pertukaran unit dalam 1 jam ada 60 minit. Jadi sama dengan 90 km bahagikan dengan 1 darab 60 minit. Sama dengan 90 km bahagikan dengan 60 minit. Sama dengan, ini kamu selesaikan guna kalkulator, akan dapat 1.5 km per minit. Per tu maksudnya bahagi. Okey, ini jawapan untuk contoh 7. Okey. Okey, murid semua, cikgu nak kamu tengok sini ya. Dalam buku teks kamu ni ada imbas kembali. Cikgu nak ada masa di rumah, tolong hafal kat sini. Ini nilai-nilai pertukaran unit. Contohnya 1 km sama dengan 1000 meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Dan ini pertukaran unit subuh ni. Cikgu nak kamu hafal dan kena ingat. Okey, setakat ni ada sebarang soalan nak tanya cikgu? Ada tak? Ada ke tak? Cikgu nak tanya dalam kelas ni. Kelas 2 Bill Gates. Kejap cikgu ambil masa. Dalam kelas kamu, ada tak murid yang tak pernah masuk dalam kelas Google Meet mana-mana subjek? Ada tak? Boleh tulis mesej kat sini. Kalau ada, tolong bagi tahu cikgu. Bukan hanya subjek matematik, subjek lain. Ada tak? Tak ada? Okey, tak apa, cikgu teruskan. Okey, tengok contoh 8. Okey, soalan dia tukarkan 120 meter per saat kepada kilometer per minit. Okey, macam mana cara nak tukarkan? Okey, jadi cara nak buat, pertama kamu tulis dulu 120 meter per saat. Sebenarnya sama dengan 120 meter bahagikan dengan 1 saat. Sekarang kita nak tukarkan unit apa? Tengok atas dia. Ni, meter nak tukarkan kepada unit kilometer. Saat ini nak tukarkan kepada unit minit.
Jadi kamu kena tahu pertukaran unit daripada meter kepada kilometer dan daripada saat kepada minit. Sebab itu di sini dia akan jadi sama dengan 120 bahagi 1000 kilometer. Kenapa bahagi 1000 kilometer? Kerana dalam 1 kilometer ada 1000 meter. Okey? Dalam 1 kilometer ada 1000 meter. Jadi bila kamu nak tukarkan unit meter kepada kilometer, kamu kena bahagikan dengan 1000 kilometer. Sebab itu dia akan jadi 120 bahagikan dengan 1000 kilometer. Okey? Kemudian bahagi pula dengan 1 bahagikan dengan 60 minit. Kenapa pula bahagi 60 minit? Ini kamu kena tahu sebab dalam 1 minit ada 60 saat. Jadi kamu nak tukarkan unit saat kepada minit, jadi kamu kena bahagikan dengan 60 minit. Sebab itu 1 bahagi 60 minit. Kamu akan dapat sama dengan 0.12 kilometer bahagi dengan 0.017 minit. Sama dengan 7.06 kilometer per minit. Okey, itu jawapan untuk contoh 8. Okey, alright. Ada sebarang soalan? Ada tak? Tak ada? Okey, cikgu sambung contoh 9. Okey. Contoh 9 ni, soalan dia, Carmilla telah memenangi pingat emas dalam acara Triton wanita. Beliau memulakan acara dengan berlari sejauh 10 km, diikuti dengan acara renang sejauh 1500 meter dan diakhiri dengan 40 km acara berbasikal. Dengan masa selama 1 jam 56 minit untuk keseluruhan pertandingan itu, hitung laju purata dalam kilometer per jam bagi seluruh acara itu. Okey? Macam mana nak buat soalan ni? Kamu kena faham soalan. Soalan tanya kamu tentang apa? Dia suruh kamu cari, ini hitung laju purata dalam unit kilometer per jam. Jadi nak tahu laju purata, kamu kena tahu formula untuk cari laju purata iaitu jumlah jarak bahagikan dengan jumlah masa. Okey, sama dengan kita cari jumlah jarak. Dalam soalan contoh 9 ni, jumlah jarak dia sama dengan 10 km tambah 1500 meter tambah 40 km. Kemudian bahagikan dengan jumlah masa. Jumlah masa dia mana? Sudah diberi dalam soalan iaitu ini dengan masa selama 1 jam 56 minit untuk keseluruhan pertandingan itu. Jadi jumlah masa dia adalah 1 jam 56 minit. Okey, seterusnya apa yang berlaku? Okey, kamu tengok perhatikan jumlah jarak ni, ada unit kilometer, ini unit meter, ini unit kilometer. Jadi unit meter ni kamu kena tukarkan kepada unit kilometer. Baru kita boleh tambah. Unit dia kena samakan dulu. Okey, macam mana nak tukar 1500 meter nak tukarkan kepada kilometer? Ingat, kalau meter kamu nak tukarkan kepada kilometer, kamu kena bahagi dengan 1000 kerana 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Jadi 1500 meter kamu bahagikan dengan 1000 akan dapat 1.5 kilometer. Sebab itu kat sini ni di sini dia dah buat dah 1500 bahagikan dengan 1000. Sekarang dah jadi unit kilometer iaitu 1.5 kilometer. Jadi sama dengan 10 km tambah 1.5 km tambah 40 km. Bahagikan dengan, masa. Masa yang diberi dalam soalan dalam unit jam dan minit. Kamu kena jadikan kesemuanya dalam unit jam. Macam mana? 56 minit ni kamu kena tukarkan kepada jam. Macam mana nak tukarkan 56 minit kepada jam? Ini cara dia. Okey, 56 ni kamu bahagikan dengan 60 kerana 1 jam ada 60 minit. Okey, 56 kamu bahagi dengan 60, kamu akan dapat 0.93 jam. Jadi 1 jam 56 minit bersamaan dengan 1 jam tambah 0.93 jam, iaitu sama dengan 1.93 jam. Okey, jadi sama dengan 51.5 kilometer bahagikan dengan 1.93 jam. Dan kamu akan dapat jawapan dia bersamaan dengan 26.68 km per jam. Okey, itu cara penyelesaian untuk contoh 9. Okey, kita tengok lagi.
Seterusnya, contoh 10. Okey, contoh 10 di sini. Tengok di sini. Contoh 10 ni, soalan dalam bentuk dia bagi pada kamu penyataan, iaitu Siti mengikuti rombongan sekolah ke Kuala Lumpur. Bas sekolah yang dinaiki, mereka bertolak dari sekolah O pada pukul 7 pagi dan dalam perjalanan mereka berhenti di kawasan rehat Ulu Bernam, iaitu pada B B pada graf ni. Kamu kena rujuk pada graf ni. Untuk menikmati sarapan pagi dan berehat. Selepas itu mereka meneruskan perjalanan sehingga Kuala Lumpur C. Graf menunjukkan pergerakan bas dari sekolah ke Kuala Lumpur. Hitung laju purata dalam kilometer per jam perjalanan itu. Macam mana nak buat? Okey, kena ingat juga, nak cari laju purata, kamu kena hafal formulanya adalah jumlah jarak bahagikan dengan jumlah masa. Jumlah jarak, macam mana nak tahu jumlah jarak? Okey, jumlah jarak, macam mana nak tahu jumlah jarak? Tengok daripada graf yang dibagi ni. Graf ini adalah pada paksi Y, pemboleh ubahnya adalah jarak dalam unit kilometer. Dan pada paksi X, pemboleh ubahnya adalah masa dalam unit jam. Jadi nak tahu jarak daripada keseluruhan perjalanan adalah jarak daripada O ke C. Sebab dia kata nak cari laju purata keseluruhan perjalanan itu iaitu hingga sampai Kuala Lumpur pada titik C. Jadi kena tahulah jarak yang tengok pada graf. Okey, daripada O ke C berapa jarak dia? O ke C. C ni tengok jarak dia berapa C. Dah sampai C jarak dia, tengok pada graf. Jarak dia bersamaan 203. 203 kilometer. Unit dia kilometer. Sebab itu jumlah jarak kamu gantikan dengan 203 kilometer. Bahagikan dengan jumlah masa. Jumlah masanya yang mana jumlah masa? Tengok pada titik C. Dah sampai pada C ni. Berapa masa dia? Masa dia pada paksi X. 5. 5 apa? 5 jam. Tu tulis jumlah masanya 5 jam. Jadi 203 km kamu bahagikan dengan 5 jam, dapat jawapan sama dengan 40.6 km per jam. Itu jawapan untuk contoh 10. Alright. Okey, cikgu sambung sikit lagi ya. Contoh 11. Sebelum tu ada sebarang soalan? Nak tanya cikgu? Ada tak? Kalau tak ada, cikgu teruskan. Okey, subtopik 9.1.4, penyelesaian masalah. Okey, contoh 11. Okey, soalan dia. Khairul Idham Pawi telah mengharumkan nama negara dalam kejuaraan motosikal dunia MotoGP di Grand Prix Jerman apabila menjuarai kategori Moto3. Beliau mengambil masa selama 47 minit 8 saat untuk menghabiskan perlumbaan yang berjarak 40.38 km. Hitung laju. A dalam kilometer per jam, motosikal yang ditunggang oleh Khairul Idham Pawi. B, hitung laju jika kelajuan pemenang tempat kedua ialah 0.85 km per minit. Hitung beza masa antaranya dengan Khairul Idham Pawi. Okey, pertama kita kena faham dulu soalan baru kita boleh jawab contoh sebelah ni. Tengok, kamu kena tahu jarak perlumbaan. Berapa jarak dia? Sama dengan 40.38 km sebab sudah diberi dalam soalan di sini. Kemudian masa perlumbaan. Untuk soalan A, masa perlumbaan untuk Khairul Idham Pawi ni, masa dia adalah 47 minit 8 saat. Dia dah bagi kat dalam soalan ni. 47 minit 8 saat. Kemudian kamu kena kira hitung laju motosikal Khairul Idham Pawi dan beza masa antaranya dengan pemenang tempat kedua. Okey. Kemudian kita kena rancang strategi. Nak tahu laju, kamu kena tahulah formula yang ada kaitan dengan laju. Okey, iaitu A. Tengok kat sini ya. Masa sama dengan jarak bahagi laju. Jadi laju sama dengan jarak bahagi masa. Nak cari laju ni kita bawa ke sebelah laju ni kita bawa ke sebelah kiri. Dia akan jadi masa darab laju. Kemudian okey.
Laju ni kita bawa ke sebelah kiri, dia akan jadi masa darab laju sama dengan jarak. Okey, nak tahu laju sama dengan jarak. Masa ni kamu bawa ke sebelah kanan akan jadi bahagi. Sebab di sebelah kiri ni, operasi masa adalah darab. Kita bawa ke sebelah kanan akan jadi bahagi. Jadi formula untuk laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, kita tengok kat sini macam mana penyelesaian dia. A&A ya. Okey, laju motosikal Khairul Ida Hampawi, formulanya adalah jarak bahagi masa sama dengan jarak dia sudah diberi tadi dalam soalan iaitu 40.38 km. Bahagikan dengan masa yang diambil juga sudah diberi iaitu 47 minit. 47 minit. Tengok sini balik. Masa dia berapa tadi? 47 minit 8 saat. Okey, 47 minit 8 saat. 47 minit tambah, ini kenapa ni 8 bahagi 60 ni? Kerana 8 saat. 8 saat kita tukar kepada minit. Kita nak supaya masa tu dalam unit minit. Jadi 8 saat tukar kepada minit, kita kena bahagi dengan 60. Kerana dalam 1 minit ada 60 saat. Nak tukarkan saat kepada minit, kamu kena bahagi dengan 60. Sebab itu kat sini 8 bahagi 60 dah jadi sekarang unit minit. Okey, sama dengan 40.38 km bahagikan dengan 47.13 minit. Ni dapat kat mana ni 47.13 minit ni? Ini kerana ni lah 47 minit ni kamu tambah dengan dalam kurungan 8 bahagi 60. 8 bahagi 60 kamu akan dapat 0.13. Okey. Kemudian kamu bahagikan kedua ni. Okey, tapi boleh bahagi lagi ya sebab dalam soalan, tengok. Dalam soalan dia nak kamu cari jawapan dalam unit unit kilometer per jam. Maksudnya masa tu kena tukarkan kepada jam. Okey, kat sini masa dalam minit. Okey, kita nak jadikan masa dalam jam macam mana? Kena bahagikan dengan 60. Kerana dalam 1 jam ada 60 minit. Sebab tu di sini akan jadi 40.38 km bahagikan dengan dalam kurungan 47.13 kamu bahagikan dengan 60. Sekarang masa dah jadi dalam jam. Sama dengan 40.38 km bahagikan dengan 0.79 jam. Okey, ini kamu selesaikan, kamu akan dapat jawapan dia sama dengan 51.11 km per jam. Itu jawapan dia untuk A. Kemudian B pula, macam mana nak tahu? Okey, nak tahu masa motosikal pemenang tempat kedua. Nak tahu masa kena gunakan formula. Daripada ni pun boleh nak tahu masa. Masa sama dengan jarak bahagi laju. Okey, jarak dia sama dengan pemenang tempat kedua pun jarak dia sama iaitu 40.38 km. Okey, bahagikan dengan laju dia. Laju sudah diberi dalam soalan. Ni laju. Okey. Laju pemenang tempat kedua iaitu 0.85 km per minit. Okey. Jadi kita gantikan laju pemenang tempat kedua dalam formula ini iaitu 40.38 km bahagikan dengan 0.85 km per minit. Okey. Okey, kamu bahagi kedua ni, kamu akan dapat jawapan dia 47.5 minit. Sebab kat sini unit dia minit, dia akan jadi masa yang kamu kira tu dalam unit minit. Okey, kemudian 47.5 minit ni, 0.5 minit ni kamu tukar kepada saat. Okey, macam mana 0.5 ataupun 0.5 minit ni nak tukarkan kepada saat, kamu kena darab dengan 60 kerana 1 minit bersamaan 60 saat. Jadi 0.5 minit sama dengan 0.5 darab dengan 60 saat sama dengan 30 saat. Okey, kena ingat 0.5 minit bersamaan dengan 30 saat. Okey, jadi 47.5 minit sama dengan 47 minit 30 saat. Okey, jadi untuk tahu beza masa antara Khairul Ida Hampawi dengan pemenang tempat kedua sama dengan ini 47 minit 30 saat ini adalah masa pemenang tempat kedua. Kamu tolak dengan masa yang diambil oleh Khairul Ida Hampawi iaitu 47 minit 8 saat. Dapat sama dengan 22 saat. Okey, itu beza masa dia. Itu jawapan untuk contoh 11.
Okey, jadi untuk pelajaran hari ini, cikgu rasa cikgu berhenti sampai contoh 11 ah. Okey, ada sebarang soalan ke nak tanya cikgu? Ada sebarang soalan nak tanya cikgu? Okey, dan sebagai latihan untuk kamu hari ini ya. Sebagai latihan untuk kamu hari ini, cikgu nak kamu buat, tolong tanda ni. Tolong tanda latihan ni. Latihan jom cuba 9.1. Okey, jom cuba 9.1. Cikgu nak kamu buat soalan. Okey, cikgu nak kamu buat soalan nombor 4 dan nombor 5. Okey, cikgu ulang. Latihan hari ini cikgu nak kamu buat latihan jom cuba 9.1. Okey, muka surat 178 dan 179, soalan nombor ni soalan nombor 4 dan nombor 5. Okey, buat dalam buku latihan matematik 2 kamu. Okey, itu saja untuk kelas kita hari ini. Okey, jangan lupa tulis nama kamu pada ruangan kehadiran ni. Okey. Okey, kalau ada sebarang soalan nanti yang kamu tak faham, kamu boleh tanya cikgu dalam Telegram boleh mesej cikgu. Okey, alright. Itu saja. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.